Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 3 pada hari ini akan membincangkan tentang topik metafizik. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Alisha Iriana, Fatin Fatihah iaitu saya, Tang Munfei, Nur Nikmatul Ain, Yap Jiazin, Nurul Farhana, Sofia, Siti Rina Dalili dan Lau Mei Chin. Definisi metafizik. Meta bermaksud melampaui, melebihi ataupun di atas. Fizik pula bermaksud alam bersifat material ataupun fizikal. Jadi, metafizik bermaksud sesuatu yang melampaui batas fizikal. Pengertian utama metafizik. Metafizik berunsur falsafah. Kajian pada peringkat yang paling abstrak atau yang paling umum mengenai sesuatu perkara atau fenomena ataupun alam. Contohnya, sebab dan akibat. Metafizik juga boleh dikaitkan dengan sudut keagamaan. Ini kerana di dalam metafizik, persoalan yang ditimbulkan adalah berkaitan dengan kewujudan, seperti fenomena di luar alam nyata. Macam mana kita hendak percaya benda yang kita tak nampak itu wujud? Contohnya, hidup selepas mati, syurga dan neraka. Benda gaib ini tidak boleh dibuktikan dengan deria yang bukan rasional dan empirikal. Jadi, semua perkara ini dibincangkan di dalam metafizik. Metafizik adalah suatu cabang yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti sifat realiti. Tarifan kamus bagi metafizik adalah yang jauh melankau alam fizikal atau kebendaan. Metafizik menjawab persoalan yang melampaui penyiasatan saintifik. Ia bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab dan akibat. Metafizik merupakan salah satu cabang utama falsafah yang dikenali sebagai falsafah pertama yang merujuk kepada karya purba Aristotle Metaphysics. Keluasan ilmu metafizik merangkumi hal-hal gaib, fenomena yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar, sesuatu yang bukan biasa seperti aura, tenaga, frekuensi, gelombang dan banyak lagi. Nama-nama lain yang boleh merujuk kepada metafizik adalah First Philosophy, First Science, Wisdom dan Theology. Metafizik berunsur falsafah ialah Aristotle pernah berkata bahawa metafizik ialah suatu kajian di peringkat paling abstrak atau paling umum tentang sesuatu perkara atau sesuatu fenomena. Misalnya, sesuatu objek mestilah mempunyai warna dan tempat dalam sesuatu ruang dan juga mempunyai bauannya yang tersendiri yang kita boleh bau ataupun kita boleh rasa berkenaan sifat-sifat khusus yang dikaitkan dengan objek tersebut. Jadi, apa yang tinggal di objek tersebut? Yang tinggal adalah substans yang tidak mempunyai kualiti khusus. Substans ialah gabungan dari jisim dan rupa bagi sesuatu objek tersebut. Dalam fahaman agama, dikatakan bahawa realiti itu tidak hanya terhad kepada yang bersifat jasad. Tetapi, realiti itu juga boleh terdiri daripada sesuatu yang bukan bersifat jasad dan mempunyai kerohanian seperti wujudnya malaikat, jin dan lain-lain lagi. Secara konklusinya, realiti bagi pandangan agama melibatkan jasad dan juga kerohanian. Ia jelas berbeza dengan pandangan materialis yang menolak akan realiti kerohanian ataupun realiti yang bersifat mental. Berikut adalah bidang perbincangan metafizik. Yang pertama, ontologi. Cabang ilmu falsafah yang berhubungan dengan hakikat hidup. Ini merangkumi persoalan bagaimana entiti dikelompokkan ke dalam kategori yang telah ditentukan. Yang kedua, causality. Ilmu pengetahuan yang membahas tentang asbab-asbab yang mempengaruhi sesuatu situasi. Yang ketiga, kosmologi. Merangkumi tentang topik dunia sebagai keseluruhan ruang, masa dan semua fenomena dan juga apakah asal usul alam semesta dan seangkatan dengannya. Yang keempat, kewajipan dan kemungkinan. Yang kelima, minda dan jirim. Yang keenam, taksonomi. Kajian tentang prinsip, peraturan dan amalan dalam pengelasan hidup berdasarkan persamaan dan perbezaan sifat organisma itu. Yang ketujuh, kosmogoni.
Cabang yang mempelajari asal dan struktur alam semesta secara meluas. Dengan demikian, kosmogoni merupakan catatan bagaimana alam semesta terbentuk. Dan yang terakhir, kehendak bebas dan ketentuan. Ianya mempersoalkan apakah kita manusia menentukan sesuatu untuk diri kita sendiri atau terpaksa pergi satu cara atau yang lain. Seterusnya, hubungan insan dengan alam. Terdapat dua teori, iaitu teori materialism dan teori idealism. Teori materialism menganggap kewujudan jasad dan jirim itu hakiki, sebarang perkara yang boleh dilihat atau wujud. Contohnya seperti gunung, pen dan sebarang benda lain yang boleh dilihat ataupun wujud. Idea tidak mempunyai realiti yang tersendiri dan bergantung pada sesuatu yang bersifat jasad. Ia menafikan hal kerohanian ataupun perkara yang tidak nampak, contohnya seperti agama, oksigen dan udara, kerana ia tidak dapat dilihat tetapi dapat dikesan menggunakan panca indera. Seterusnya, teori idealism. Teori idealism merupakan kepercayaan yang cenderung kepada kewujudan perkara bukan material. Cara interpretasi idea atau kewujudan di dalam agama. Idea tidak bersifat jirim ataupun fizikal, iaitu bertentangan dengan teori materialism. Menurut teori idealism, realiti bersifat mental atau idea ataupun kerohanian. Ia dianggap sensasi objek. Hanya alam minda wujud tetapi alam fizikal tidak dapat dikenal secara langsung. Ia membuka ruang kepada kepercayaan rohani, contohnya seperti roh dan agama. Seterusnya, hubungan horizontal insan. Apakah hubungan horizontal insan? Menurut Hamka, insan ialah alam yang kecil dan alam ialah insan yang besar. Hubungan horizontal insan mempunyai 3 sudut definisinya, iaitu sudut mekanisme, yang kedua determinisme dan yang ketiga ialah realisme. Berdasarkan sudut mekanisme, alam dan manusia dapat diibaratkan sebagai mesin dan makhluk ialah mekanik. Ia juga merupakan proses mental untuk menerangkan fenomena seragam dari sudut kelakuannya. Yang kedua, dari sudut determinisme, iaitu tindakan manusia boleh diterangkan secara sebab musbab ataupun mengikut hukum yang ditetapkan. Determinisme dapat dibahagikan kepada dua, iaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik ialah setiap kejadian yang berlaku adalah disebabkan oleh diri sendiri dan ekstrinsik ialah setiap kejadian berlaku kerana faktor luaran. Dan yang terakhir sekali, dari sudut realisme. Realisme ialah alam wujud secara nyata dan objektif. Sebagai contoh, Darwinisme yang bermaksud alam ini wujud secara sendiri. Seterusnya, saya Dina Dalili akan membentangkan tentang hubungan insan dengan Tuhan. Insan atau lebih dikenali sebagai manusia merupakan makhluk istimewa kerana mampu untuk berfikir, menerima ilmu pengetahuan dan berkehendak. Tuhan pula merupakan satu entiti kewujudan yang maha berkuasa, maha mengetahui dan maha penyayang yang biasanya disembah oleh manusia. Tanggapan mengenai Tuhan sebenarnya adalah berbeza-beza dari satu agama ke satu agama yang lain. Maklumat mengenai Tuhan boleh dijumpai di dalam kitab agama. Seterusnya ialah metafizik keagamaan. Pertamanya ialah realiti agama. Agama realitinya tidak terbatas pada material atau idea tetapi ia merangkumi kedua-duanya. Seterusnya ialah penolakan fahaman. Agama menolak fahaman materialisme semata-mata. Akhir sekali, metafizik keagamaan dibincangkan dalam natural theology dan falsafah ketuhanan. Hubungan vertikal insan. Hubungan vertikal ataupun menegak merupakan hubungan yang melibatkan manusia dengan Tuhan. Soalan yang sering ditanya berkaitan dengan hubungan vertikal insan ini adalah, adakah Tuhan wujud dalam dunia ini? Terdapat 3 aliran falsafah yang melibatkan hubungan vertikal manusia dan Tuhan. Teisme, ateisme dengan agnostisme. Teisme. Perkataan ini berasal daripada perkataan Yunani, theos ataupun theoi yang bermaksud Tuhan,
dan mengatakan bahawa Tuhan itu wujud. Aliran ini mempercayai bahawa Tuhan merupakan pencipta dan pengurus alam ini. Teisme terbahagi kepada beberapa aliran, iaitu monoteisme yang mempercayai bahawa hanya ada satu Tuhan yang wujud ataupun Tuhan itu esa. Dengan politeisme yang percaya bahawa Tuhan wujud lebih daripada satu. Ateisme. Perkataan ini berasal daripada perkataan Yunani, atheos, yang bermaksud tanpa Tuhan. Aliran ini tidak percaya tentang kewujudan Tuhan ataupun Tuhan-Tuhan. Mereka percaya bahawa hanya benda yang nyata sahaja seperti alam sekitar, manusia dan objek yang wujud dalam dunia ini. Agnotisme. Perkataan agnostik berasal daripada dua perkataan Greek, iaitu a dengan nastos. A bermaksud tidak dan nastos bermaksud tahu. Maka agnostik bermaksud tidak tahu. Fahaman ini berpandangan bahawa manusia tidak boleh mengetahui bahawa wujudnya Tuhan ataupun tidak. Ia juga boleh dikatakan fahaman manusia terhad terhadap Tuhan. Agnotisme berbeza dengan ateisme. Ateisme tidak percaya kepada kewujudan Tuhan, manakala agnotisme tidak menafikan kewujudan Tuhan. Antara sistem-sistem metafizik yang kami akan bincangkan hari ini adalah monoteisme, politeisme dan pluralisme. Monoteisme. Fahaman ini mengatakan bahawa Tuhan itu hanyalah satu-satunya. Jadi, Tuhan wujud tetapi kewujudannya hanyalah tunggal atau esa, menekankan akan keesaan Tuhan. Politeisme pula merupakan fahaman yang mengatakan bahawa Tuhan wujud tetapi kewujudan Tuhan adalah lebih daripada satu. Dipercayai oleh sesetengah agama yang mengatakan bahawa kewujudan Tuhan itu adalah lebih daripada satu, malah banyak. Namun, mereka tidak akan menafikan kewujudan Tuhan. Pluralisme pula merupakan perspektif terhadap realiti kepelbagaian agama yang wujud di dunia. Menganjurkan fahaman bahawa setiap agama mempunyai pandangan, persepsi dan respon yang berbeza-beza terhadap Tuhan atau kebenaran mutlak, God or the absolute truth, dan setiap dakwaan kebenaran ini adalah relatif, bukannya mutlak. Seterusnya, kami akan membincangkan tentang perkembangan ilmu metafizik. Pada lewat abad ke-19, para filosof sains yang tidak menyenangi pemikiran mistik dan tidak rasional masyarakat Eropah telah menolak sebarang perkara yang tidak boleh disahkan, not verifiable, dengan pengalaman dan tidak mempunyai apa-apa makna. Mereka juga telah menolak respons terhadap pemikiran primitif. Ia dihidupkan semula oleh Maurice Slake secara rasminya pada tahun 1925 bersama Ernst Mach. Sains telah menggantikan metafizik. Antara filosof sains yang memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu metafizik adalah Auguste Comte, yang merupakan pakar dalam bidang teologi, metafizik dan sains pada lewat abad ke-19. Ernst Mach pula telah memperkenalkan sistem falsafah berdasarkan fakta yang nyata dan hukum-hukum sains, yang bermaksud sesuatu pernyataan dapat diterima jika diuji kebenarannya secara empirikal. Jadi, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.